sedang bersama YouTube channel dan podcast The Midnight Man with Jane Zanda. Pada malam ini, dua cerita yang mengemukakan penampakan Pontianak oleh Pakcik Jaden akan dikemukakan. Marilah kita bersama Jaden. Apa khabar anda semua di luar sana? Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat datang ke YouTube dan podcast saya, The Midnight Man with Jaden Zanda. Dan anda sekarang sedang bersama saya, Jaden, dan pada malam ini saya akan mengemukakan dua cerita yang telah dilalui oleh pakcik-pakcik saya, dua orang pakcik saya, tentang penampakan Pontianak. Pontianak semasa mereka masih muda lagi lah. Jadi tanpa berlengah lagi, marilah kita pergi ke cerita yang pertama. Baiklah, cerita yang pertama ini ialah tentang pakcik saya, seorang pakcik saya ni saya namakan dia Cik Man lah. Okey, Cik Man ni dia semasa mudanya dia ni suka sangat pergi ke laut, ke pantai East Coast lah. Kerana pada masa itu mereka tinggal di Marine Parade. Dan di Marine Parade ni, di blok ni dekat saja dengan pantai East Coast. Jadi memang dah jadi lumrah lah kepada mereka kan untuk pergi melepak lah di pantai. Dan Cik Man ni pada suatu malam ni lah kan, dia keluar untuk melepak bersama dengan rakan-rakan dia. Di mana lagi? Di pantai East Coast. Dan sedang beliau ni sudah dah melepak dah lama jugalah kan. Tak silap saya pada masa itu dah melepasi tengah malam. Dan mereka pun dia dengan rakan-rakan dia lah, saya tak tahu berapa orang, mereka berjalan di pantai East Coast. Dan mereka tidak berjalan di trek yang telah disediakan lah pada masa itu. Mereka jalan di pasir dekat dengan air laut jugalah. Dan sedang mereka berjalan ni, mereka ternampak sebenarnya seekor itik serati di depan mereka. Sedang berjalan lah. Tapi itik ni ada seekor je. Dan mereka pun tidak mengindahkanlah sangat tentang itik serati ni. Kerana tak ada pelik lah kan, itik serati mungkin di tepi pantai pada mereka lah pada masa itu. Dan mereka pun jalan lah, tak indahkan si itik serati ni. Dan sedang mereka berjalan, mereka melepasi itik serati ni. Dan tak ada apa-apa lah, tak rasa seram, sejuk. Dan pada masa itu, apa yang saya tahu, yang telah diberitahulah kepada saya, pada masa itu memang tak ramai orang di pantai East Coast. Ini dulu lagi, saya rasa dalam tahun 70-an mungkin 80-an. Dan apabila mereka melepasi itik serati ni, tiba-tiba mereka terdengar seperti ada benda yang sedang bagi-bagi balap, seperti angin tiup, dan ada benda yang sedang terbang. Dan mereka pun semua pandang ke belakang. Mereka pandang ke belakang dan tak tahu apa mereka nampak. Mereka pun terperanjat kerana mereka ternampak itik serati yang tadi baru melepasi mereka telah bertukar menjadi Pontianak ataupun kakak cantik dan sedang terbang menuju ke arah salah satu pokok kelapa yang berada dekat dengan pantai East Coast. Dan mereka pun apa lagi dengan lintang pukang lah, semua berterabur lari kan kerana nampak Pontianak tu. Dan mereka pun tak sangkakan lah yang itik serati tu bertukar menjadi Pontianak. Dan itulah satu cerita tentang penampakan Pontianak oleh pakcik saya di pantai East Coast. Dan itulah cerita yang pertama tentang penampakan Pontianak ataupun kakak cantik di pantai East Coast. Dan
itulah kan pelik kan kalau nampak itik serati kat laut, kat tepi laut pada malam hari. Tak tahulah, kalau aku memang pelik lah kan nampak penampakan gitu kan. Kalau aku nampak memang dah lari dah berjauh nampak dah lari dah, dah berterabur dah. Okeylah, marilah kita ke cerita yang seterusnya. Pada cerita yang kedua ini pula, ia terjadi kepada salah seorang lagi pakcik saya. Dan pakcik saya ni dulu pada mudanya, beliau memang suka balik malam lah. Bukan balik malam, balik pagi kadang-kadang. Jadi di tempat perumahan pakcik saya ni dululah kan, mereka ni baru pindah ke tempat perumahan yang baru. Jadi di flatnya, di bloknya tu masih tak ramai keluarga yang dah pindah masuk. Jadi dalam satu, anda bayangkan ya, satu blok ni ada 11 tingkat, tapi cuma ada 4 ke 5 keluarga yang dah masuk. Jadi kebanyakannya rumah di situ semua kosong. Dan oleh kerana ini adalah flat lama atau blok lama, jadi anda tahulah yang lift di blok-blok yang lama ni cuma berhenti di tingkat 1, tingkat 6 dan tingkat 11. Tak seperti sekarang lah. Sekarang tiap-tiap lantai pun lift akan berhenti. Dan pada masa itu pakcik saya dan keluarga mereka lah tinggal di tingkat 8. Dan untuk pergi ke tingkat 8 ni, sama ada beliau naik lift ke tingkat 6 ataupun ke tingkat 11. Jikalau ke tingkat 11 kena berjalan koridor yang panjang tu untuk pergi ke sebelah yang lagi satu dan turun ke tingkat 8. Dan jika beliau berhenti di tingkat 6 tu, sama juga beliau perlu berjalan di koridor yang panjang tu dan naik 2 lantai ke tingkat 8. Dan pada suatu malam ni, seperti biasa, beliau balik selepas pukul 12. Ya, selepas pukul 12 lah. Saya tak tahu sama ada beliau kerja ke, ataupun balik kerja ke, ataupun pergi berlepak dengan rakan-rakan beliau lah. Dan sedang beliau berjalan ni, anda bayangkan memang tingkat 6 ni memang tak ada orang. Okay? Pasal semua belum masuk lagi. Jadi beliau pun berhenti di tingkat 6. Dan beliau pun berjalan di koridor yang panjang ni untuk sampai ke tangga yang sebelah lagi satu, untuk naik 2 lantai ke rumah beliau di tingkat 8. Dan beliau pun berjalan lah. Malah pagi-pagi ni sunyi kan, jalan sorang-sorang. Beliau ni pun satunya penakut, tapi boleh balik malam, boleh balik pagi. Tak takut. Tak faham saya rasa awak pun tak apalah kan. Jadi beliau berjalan. Dan setibanya di rumah yang terakhir di koridor ni, sebelum beliau belok ke kanan untuk naik tangga ke lantai 8 di rumah beliau lah, di sebelah kanan beliau ni ada satu rumah ni, dan rumah ni ada tangga. Rumah flat lama lah kan, ada tangga. Jadi rumah ni memang kosong. Jadi tapi beliau ternampak di depan pintu rumah ni ada satu lembaga sedang berdiri. Dan benda lembaga ni berpakaian putih, rambut panjang. Tapi yang peliknya, benda ni menghadap ke pintu. Sedang mukanya menghadap ke pintu lah, jadi tak nampak. Cuma nampak belakang baju dia, belakang dengan rambut yang panjang. Dan pakcik saya pun tahu yang rumah tu kosong. Tingkat 6 ni pun memang tak ada orang. Siapakah yang berdiri di depan rumah tu? Tapi saya rasa dia tahulah kan, itu adalah kakak cantik ataupun Pontianak. Dia sedang berdiri dengan lintang pukang. Dia pun naik 2 lantai. Anda bayangkan, ada takut kan. Jadi dia naik macam saya telah diberitahulah kan, beliau naik seperti kena kejang anjing.
berlari naik ke lantai 8, ke tingkat 8. Dah sampai setibanya di depan rumah, dia ketuk pintu. Pasal takut kan, nak buka pintu pun dah tak boleh. Ketuk pintu, sampailah arwah nenek saya buka pintu dan tanya kenapa. Dia pun ceritakanlah apa yang dia nampak. Lepas tu kena marah lah dengan arwah nenek saya. Dengar-dengar arwah nenek saya kata, ambil padan ke kau, balik malam lagi. Nah, itulah cerita yang kedua tentang penampakan kakak cantik ataupun pontianak di salah sebuah perumahan yang baru dibina. Dan itulah dua cerita tentang penampakan pontianak ataupun kakak cantik oleh pakcik-pakcik saya lah semasa mereka muda lagi. Dan saya berharap kepada anda semua di luar sana supaya anda tidak bertemu atau bersemuka dengan pontianak, ya. Tak cantik. Jadi ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama saya lagi pada malam Jumaat ini. Dan kembalilah pada minggu hadapan kerana saya akan mengemukakan cerita-cerita lagi daripada koleksi-koleksi saya, ataupun saya akan mengemukakan cerita yang telah dikongsi oleh pendengar-pendengar saya di luar sana buat masa ini. Jangan lupa jaga diri, pakai pelitup bila nak keluar, dan saya akan berjumpa anda pada minggu hadapan. Selamat malam. Dengan itu, terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini. Kita akan berjumpa anda pada minggu hadapan. Dengan itu, selamat malam.